anda semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Apa ni? Ini saya baru beli, nama dia adalah crepe maker ataupun cooking untuk kita buat dadar, kita buat pancake ataupun kita buat crepe. Kita buat lempeng dadar tu. Tapi hari ni kita bukan nak buat lempeng dadar, tetapi kita nak buat popiah basah, my version Portu Jawa. So, kalau anda nak tahu bagaimana saya menyiapkan popiah basah yang popular, yang boleh didapati di mana-mana tempat, di pasar raya, di pasar malam, you boleh dapat makan popiah basah, tapi anda boleh buat sendiri dekat rumah kalau anda ikut resepi saya dengan menggunakan kita punya crepe. This one is a crepe maker kita. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita check it out this video. Sekarang kita nak siapkan kita punya sos untuk popiah basah kita, ataupun we want to make our sauce. Okay, now I show you the ingredient, bahan-bahan dia. And this one is around 10 pieces of dry red pepper ya. We soak it ataupun dinamakan sebagai lada kering yang telah kita rendam dalam 10 pieces 2 or 3 tablespoon of jaggery sugar powder ataupun gula merah dalam 2-3 sudu Okay. And this one is the onion, bawang. You boleh gunakan bawang holland ataupun bawang apa, shallot pun boleh. And this one is the garlic ataupun bawang putih secukupnya. And this one is the gula pasir ataupun sugar secukupnya ya, untuk you taste the sweet Okay. Around 2-3 tablespoon. Okay. This one adalah kicap manis ni kalau nak letak-letak, tak letak pun tak mengapa, sebab kita dah gunakan gula merah, dia dah bagi warna coklat-coklat so saya suka letakkan sikit. Or in English they call sweet soy sauce And this one is a 1 tablespoon of cornstarch tepung jagung 1 sudu makan. Saya suka pekatkan dia dengan menggunakan tepung jagung supaya dia likat, berkilat sikit Kalau you tak suka gunakan tepung jagung, tak payah letak pun tak mengapa. Okay. And yang specialnya saya punya sos pencecah popiah saya adalah saya menggunakan cencaluk. Cencaluk ni boleh beli kat kedai RM2 This one is a fermented shrimp cencaluk, my version. Sebab kita ni kalau nak buat sos ni kena ada rasa udang-udang. Jadi kalau cencaluk ni kita jadikan dia macam udang kering Okay, so itu saja. So now let we make our sos pencecah kita. Okay. Now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. So kita masukkan lada kering ataupun dry red pepper after we soak it, selepas kita rendamkan dia. And this one is kita punya onion, bawang. And this one kita punya garlic ataupun bawang putih. Okay, kita masukkan. And we blend it together. Kita kisarkan dia halus. Okay. Okay, so sekarang kita nak siapkan kita punya sos kita. Kita masukkan cencaluk secukupnya tanpa minyak dulu Kita buang supaya dia kering Kalau tak, you boleh perahkan aja Okay. Switch on the stove, kita hidupkan api. Dan kita tumiskan sampai dia kering Nanti tak payah letak garam tau, sebab ni dah ada garam. Nanti kita kena rasa garam lagi Okay. So look at dia, nampak dia dah kering, dia dah super dry macam ni. Aroma dia memang sedap. So baru kita letakkan minyak We add in around 2-3 tablespoon of oil, cooking oil. Keringkan dulu. Wow, lama Setelah kita punya cencaluk kita masak kita boleh rasa dia dah masak, dah terbit rasa udang tu We add in our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan tu kita tumiskan Okay. And we mixing kita adukkan Tumiskan dia sampai terbit minyak, sampai dia masak sampai dia garing Okay. Okay, so nampak ni dia dah super dry sebab kita gunakan minyak sikit, jadi dia punya minyak dia tak banyak keluar. Tapi tak apa kita memang kena kurangkan minyak. Dan kita masukkan jaggery sugar powder ataupun kita punya gula merah kita. And now kita masukkan gula pasir, sedikit kicap manis agak-agak And we mix ni, kita adukkan merata. Ini kalau kurang garam, tambah garam. Kalau kurang gula, tambah gula Kena rasakan sendiri Okay. Look at this one, dia dah gelap Bati dah garing macam ni, kita masukkan air sikit Sebab saya nak jadikan dia sos, kena masukkan air sikit Okay. And mixing well. Kita masukkan air dia sampai dia agak macam cair sikit macam ni agak dia cair sikit Air bancuan tepung jagung sikit masukkan semua untuk kita melikatkan dia, untuk kita jadikan dia sos. Okay. Sekejap je look at this apa ni. Ini yang kita nak akan dia punya sos dia macam ni pekat macam ni, jadikan sos kita.
Letakkan dekat kita punya popia kita nanti. Okay, so now ready to be served. Kita akan hidangkan. Okay. Okay, also look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Nampak ni kita ada macam-macam bahan ada. Ya, dan kita ada udang. So nak buat apa hari ni? So as you know, today we want to make a popia basah, my version Portu Jawa. In English they call wet spring roll, my version Portu Jawa. Okay, ini kita buat dengan modern, dengan very simple. So now we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, seperti mana yang saya katakan, ya, kita buat secara moden. This one is a non-stick crepe maker ataupun pancake maker. Ni apa ni? Kita punya kulit popia kita menggunakan crepe maker ni. Very simple kan, amat modern kan, bujang-bujang pun boleh buat. Okay. Untuk kulit popia dia saya gunakan, this one is a 1 cup of all-purpose flour, tepung gandum 1 cup. Rice flour 1 cup juga, 1 cup tepung beras dan 1 pieces of egg, sebiji telur. Kita menggunakan sukatan standard tool ni. Nanti air dia 2 cup and 1/4 cup. 2 cawan 1/4 cup air dia. Dan sedikit garam. Itu untuk dia punya kulit dia. Untuk filling dia, carrot yang telah kita sagat. This one is lobak yang telah kita sagatkan. And this one is a bean sprout ataupun toge yang 1 cup macam ni lah. And this one is a Asian turnip ataupun sengkuang yang telah kita mayangkan agak halus. Jangan terlampau halus, agak-agak tebal sikit supaya dia ada rangup-rangup sikit. Jangan terlampau tebal pula, nanti nak gulung susah. And this one is a sliced tin of cabbage ataupun kobis, kita mayangkan tipis-tipis. Ini adalah acid shrimp ataupun udang geragau yang telah kita sangrai. Dia keras macam ni. Dia agak keras macam ni yang telah kita sangrai. We fried toast this shrimp. Okay. Ya, udang ni untuk kita taburkan dekat atas nanti. Taburkan dengan bawang goreng. Saya beli yang dah ready made. This one is a fried shallots ataupun bawang goreng. And this one is a chopped Holland onion, bawang Holland yang telah kita chopkan. Yeah, and this one is a chopped garlic, bawang putih yang telah kita chopkan. And this one is a fried peanut ataupun kacang goreng. Nanti kita akan tumbukkan dia bagi halus untuk kita taburkan dekat atas. And this one is a dry shrimp ataupun udang kering yang telah kita chop, kita basuh bersih-bersih macam ni. Ni untuk dia punya inti dia, untuk filling dia. Buat popia basah ni saya suka letakkan udang, ada rasa banyak udang. Dia punya sos dia ada udang, dia punya inti dia ada udang. Dan udang ni you boleh gorengkan atau rebuskan dulu, lepas tu buang dia punya kulit dan nanti you belahkan dua, potong dua. Okay, divide by 2. Okay, dia punya isi dia seketul-seketul saya suka letak dalam kita punya popia kita. Okay, lastly this one adalah kita punya sos, sos popia basah kita ni. So now we cook, mari kita masakkan dia. Okay, so sekarang kita nak tumiskan kita punya inti kita. Dan kita saute. This one is Holland onion, bawang Holland. And this one is our garlic, kita punya bawang putih. And we sautering, kita tumiskan sampai dia berbau sampai dia agak keperang-perangan, golden brown. So now kita masukkan kita punya dry shrimp, udang kering kita yang telah kita chop halus dan kita basuh bersih-bersih. And we mixing kita adukkan. Okay, also yang bujang-bujang boleh masak kat rumah, kita letakkan Maggi cukup rasa, secukup rasa. Kalau kurang 1 sudu, masukkan 1 sudu setengah. Very simple kan, jadi tak payah nak rasa apa-apa, dah siap. So sekarang kita masukkan kita punya kobis kita, kita punya kobis ni bagi dia masak dulu. Sekali dengan kita punya sengkuang ataupun turnip, kita masukkan. And we mix kita adukkan. 1 minit 2 minit macam tu, dia dah agak layu sikit. Sekali kita masukkan carrot. This one is carrot yang telah kita sagat. And this one kita punya toge, bean sprout. And kita mix kita adukkan merata. Okay. Ya, ini sekejap 1-2 minit dah cukup. Jangan overcook, nanti dia layu. Kita punya inti kita punya filling kita dah siap. Ya, kita nak siapkan kulit dia. Ya, so sekarang ni kita nak adunkan kita punya kulit kita, adunan kulit popia. Kita masukkan tepung gandum, kita masukkan. And this one is the rice flour, tepung beras. Little bit of salt, sikit garam. 1 pieces of egg, sebiji telur. Kita masukkan kita punya air. Air 2 cup suku 2 cup and 1/4 cup. Okay, so kita masukkan 1 cup, 2 cup, 2 cup. And 1/4 1/4 cup. Kita bancuhkan dia dengan mixer ni, mixer tangan ni kan. Kita adukkan dia, sebatikan dia. Okay, sampai dia menjadi satu adunan.
Okay. So look at this, nampak ni dah siap kita punya adunan tepung kita. Texture dia macam ni dia tidak begitu cair, dia agak pekat-pekat sikit Ya. Kita nak crepekan dia, okay. So kita punya crepe maker kita dah panaskan. So kita letakkan dia punya adunan tepung dekat atas sikit Dia ada bekas dia sendiri, bekas khas macam ni. Okay. Bagi dia tegak, bagi dia sekata. Ambil kita punya crepe maker ni, kita celupkan dia. Very simple kan. Okay. Look at this, nampak tu. So kita biarkan kat sini. Bagi dia betul-betul kering around dalam 2-3 minit dalam 2-3 minit. Kalau kita nak buat yang dada punya, kalau kita nak buat kuih ketayap tu, dia sekejap dan kita tarikkan dia sebab kita nak kulit dia lembut ni, kita nak kulit dia agak keras dan lembut Nampak tak bahagian tepi ni dia dah terbuka maksud dia dah kering Tepi ni dah terbuka, dia dah longkah macam ni. Maksud dia dah kering, so kita terbalikkan sekejap. Macam tu very simple to make it kan. Bagi dia kering dia lembut dan kering Sekarang dah jadi kita punya kulit popia kita satu. So kita angkatkan dia dan kita teruskan yang seterusnya. Macam ni. So kita bagi dia teruskan. Okay, also look at this, nampak ni. Kita dah jadi kulit popia basah yang tipis dan dia agak garing dia agak kering-kering. Nampak ni. Kita ada beberapa line ni. You boleh nampak tu. So now kita akan wrapkan dia, kita akan gulungkan dia, okay. Okay, so kita ambil satu line. So kita oleskan sikit dengan kita punya sos popia ni. Sikit je, jangan banyak. Nanti pedas pula. Ataupun tak sedap nanti. Kita bagi kita punya inti kita yang telah kita masak tadi. Dia masih rangup-rangup lagi. Sikit, jangan banyak. Nanti tak boleh gulung. Dan bagi sedikit kacang tumbuk kacang tanah, peanut, this one. The grounded peanut setelah saya tumbukkan dia. Dan saya suka letakkan udang, ada rasa udang, nampak ni yang telah kita potongkan, kita belah dua. Kita letakkan satu kat sini. So now kita wrapkan dia, okay. Macam ni, like this. Kita wrapkan dia, macam tu. Like this. Nampak tak kita punya popia basah kita dah jadi, nampak tu. Dirapkan dengan cantik. Nampak tu. So sekarang ni dah siap kita gulungkan kita punya popia basah kita. So sos popia tadi tu kita masukkan kat botol. So kita pancitkan sikit. Untuk kita tuangkan dekat atas dia ni macam ni. Like this. Okay. Kita taburkan acid sim ataupun udang geragau yang telah kita sangrai tu. Kita taburkan atas dia sikit. Like this. Dan kita taburkan juga bawang goreng sedikit bawang goreng. Bagi penuh atas ini. Macam ni. Okay. So kalau nak sosnya banyak lagi, tuangkan lagi sos atas Itu saja. So now ready to be served. Kita akan hidangkan. Bukan lagi kacang tumbuk ni. Kalau nak ada rasa kacang-kacang lagi kan. Bagi muai kita nak makan sendiri Okay. Ready to be served. Kita akan hidangkan. Okay y'all. Tada. So ini dia kita punya popia basah kita, ataupun bahasa Inggeris dipanggil sebagai wet spring roll. My version Portu Jawa. Kulit dia kita buat sendiri, nampak ni. Dia soft and tender. Dia tipis. Sama seperti kita buat secara tradisional tu. Dan ditaburi dengan kacang, ada udang kering dan juga bawang goreng dan juga sos dia di situ, okay. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Ini adalah kita punya popia basah ataupun wet
spring roll, my version Portu Jawa. Kita buat yang very simple, orang bujang-bujang dekat rumah pun boleh buat, okay? Also, tanpa membuang masa, marilah kita makan apa yang kita dah masak ni, iaitu kita masak popiah basah. So, jemput makan semua. Dia menyatu dalam mulut kita. Memang siap. Jumpa inti dia, penuh rasa udang, ada kacang, penuh udang, dan sos tu sedap. You kena ikut I punya resepi ni, my version cara buat sos dengan cincaluk. Dia rasa udang juga kat situ, dia rasa ada sambal tumis tapi terlebih udang sikit. Dia punya kulit dia sedap. You kena cuba kulit dia sebab very simple to make it, dan yang bujang-bujang pun boleh buat kat rumah. Kalau dulu kan orang buat dia punya kulit dia pakai yang apa, kat pan tu kan, yang ditarik tu kan, itu agak keras sikit. Ni dia gebur-gebas, dia soft and tender, dan you kena tunggu dia sampai, kalau kita dah celupkan dia tu, kita kena tunggu sampai di tepi dia tu agak kering. Memang tepi dia tu agak kering, tak ada masalah. Kita tarik, lepas tu kita letakkan dekat pinggan. Nanti kalau kita dah tumpuk, nanti dia punya yang keras tepi-tepi tu dia akan jadi lembut juga, sebab dia beruap kat situ kan. Dan terbalikkan balik semula. Dan boleh gunakan, kita gulung satu-satu. Jadi akan jadi macam ni, sedap Sos. Enak. You must try at home. So kita cuba satu lagi. Saya kalau makan tak banyak lah, tapi 1, 2, 3 tu masih boleh masuk lagi lah kat perut kan. So kita cuba satu lagi. Ya. Enak. Tak tahu nak cakap apa. Ini boleh dijadikan sebagai satu idea untuk you berniaga kat luar. Sebab kalau kita gunakan maker keripik tu kan, cepat siapkan. Tarik siap. Boleh siapkan banyak kan. Dan isi udang ni adalah optional. Sebab kita nak makan sendiri, kita letaklah udang seketul-seketul. Kalau you nak letak apa dalam ni pun tak kisah juga. Tapi biasanya rasa udang lah sedap kan. Itu optional. Kalau kau beli kat kedai biasanya dia sayur, tapi dia punya sos dia ni mesti kena ada rasa udang, dan taburan dengan udang dan kacang, yang udang geragau tu, itu menjadikan kita punya popiah basah kita cukup sedap. Okay? So kepada anda semua, selamat mencuba. Ya, kalau anda suka dengan resepi saya pada hari ini, please like, please subscribe my channel. Okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Ihsan, untuk anda semua. Bye. Wow.